duduk dan kerja yang datang tu tak menjangka dalam waktu-waktu yang waktu solat lah. Bila tiba waktu solat, kita dengar azan, mungkin ada niat nak pergi untuk berjemaah, tetapi pada masa yang sama juga ada juga panggilan ataupun ada tugas yang perlu diselesaikan juga pada waktu yang sama. So kita tak dapat tunaikan solat fardu di awal waktu, dan kita akan buat secara bersendiri lah. Biasanya buat sendiri ataupun ada yang tak buat terus pun ada. Saya tak nak tinggal lah, benda tu memang ada lah. Disebabkan kerja-kerja kita ni tak menentu. Okey, yang ketiga, budaya yang suka membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Yang ni kalau kita tengok di pejabat-pejabat, kita datang kerja, duduk kejap dekat pejabat, dalam setiap awal-awal ke 8 pagi, 9 pagi tu duduk kejap, datang pagi-pagi tu pun tak buat kerja lagi pun. Kita datang, kita akan menyembang dulu di pejabat. Sembang, cukup time, okey dah boleh pergi minum pagi. Kita pergi minum pagi. Kita pergi minum pagi pun masa waktu yang pergi minum pagi biasanya pukul 10 hingga 10.30 lah. Tetapi bila kita keluar, kita report di kantin, di kedai makan, kita akan ambil masa yang lama. Kadang kita sembang tu kita tak sedar, lepas 1 jam kita duduk kedai, lepas tu kita balik ke pejabat. Bila balik ke pejabat, masa tu kita agak rushing, kita akan buat kerja, buat sampai pukul 1. So perkara-perkara yang tidak berfaedah ni seperti akan berhenti untuk merokok, lepas tu bersembang. So kita tidak memberi fokus kepada tugas yang diamanahkan pada kita lah untuk kita buat. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, yang keempat, pendedahan kepada cara hidup yang kurang sihat, kecenderungan kepada aktiviti yang kurang sihat, contoh seperti pusat hiburan, aktiviti perjudian dan maksiat. Yang ni untuk PDRM ni saya rasa nak kata kelebihan pun tak tahulah, kelebihan dia, kekurangan dia tak tahu, sebab kita memang tugas kita ni memang diberi pendedahan ke arah yang memang untuk mencegah lah yang negatif ni. Tetapi setiap dalam individu manusia, dalam kita PDRM ni, ada yang boleh kontrol iman dan ada yang tak boleh. So bila yang tak kuat iman tu, bila dia buat tugas ke arah pusat hiburan, pencegahan judi dan maksiat ni, secara tak langsung individu tu juga turut terlibat sama dalam kegiatan seperti inilah. Okey, untuk unsur nilai bagi unsur-unsur yang menghalang adalah 4 perkara yang saya bentangkan tadi lah. Itu hasil daripada pembincangan 3 kumpulan kami yang ada kat depan ni, 1, 2, 3. Ini hasil daripada kita buat brainstorming semalam. Ini point yang kita ambil untuk nak bentang kepada semua lah. So tak ada lain-lain, yang itu saja. So next kita pergi kepada unsur nilai, kenal pasti perkara-perkara yang merangsang pembentukan unsur nilai di kalangan warga PDRM Perak. Okey, ini perkara yang boleh merangsang kita untuk pergi ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik lah maksudnya. So role model, ketua memberi contoh yang baik. Yang ni setiap penyedia, bagi saya ketua tu tak semestinya big boss di satu tempat. Dia penyedia pun boleh. Penyedia ataupun rakan sejawat, rakan setugas bersama kita, dia boleh pamerkan satu sikap yang boleh dicontohi oleh semua orang. Contohnya dia datang kerja awal, sentiasa memberi nasihat yang baik, contoh yang baik. Dia menunaikan solat, dia mengajak orang-orang lain untuk ikut serta dia buat aktiviti yang melibatkan ramai pihak lah. Contohnya macam boleh buat aktiviti riadah waktu petang, boleh mengajar semua ahli-ahli rakan-rakan untuk join lah. Gotong royong di kawasan Berek, itu semua aktiviti yang boleh menimbulkan aura yang positif lah di kalangan kita semua. Okey, yang seterusnya, yang kedua, arahan pihak atasan yang mewajibkan setiap kehadiran anggota di setiap aktiviti keagamaan yang dijalankan. Yang ni memang dah berlaku pun di dalam Konstitusi Perak. Memang kita setiap hari malam Khamis dan pagi Jumaat akan diwajibkan pada kita untuk pergi majlis tahlil dan juga solat duha, solat sunat duha.
So yang ni bagi serta-serta daerah yang saya tengok, dia tak perlu pun nak keluarkan arahan ataupun semboyan untuk hadir dengan jumlah kuota yang perlu hadir. Ada daerah yang okey saya tengok dia punya kehadiran, bila keluar je semboyan tak perlu letak kuota pun. So anggota dan pegawai akan ada inisiatif untuk pergi join dan mengimarahkan majlis tersebut. Tapi ada setengah daerah perlu keluarkan kuota sebabkan ada anggota dan pegawai dia tak berminat untuk nak pergi ke majlis-majlis surau. So dah langsung memberi pegawai ketua jabatan tersebut terpaksa meletakkan kuota. Contohnya pengurusan 5 orang, balai 5 orang, dia terpaksa letak kuota untuk nak mengimarahkan surau tu. Kalau tak letak kuota, kehadiran tu tidak memuaskan, orang tak hadir. So yang ni satu perkara yang boleh merangsangkan lah. Maknanya dia boleh mengeluarkan arahan lah pada semua anggota hadir, yang mana ada kelapangan tugas dan tidak bertugas secara aktif pada waktu program berlangsung, boleh terus hadir ke program surau. Okey, poin yang ketiga, memberikan ganjaran atau penghargaan. Sebagai contoh ialah CJ penghargaan, markah penilaian prestasi dan pelepasan tugas. Okey, yang ni satu benda yang kita nampak simple, kita nampak macam tak memberi kesan apa-apa pun. Tapi bila kita buat penghargaan kepada anggota berkenaan, mana-mana anggota yang telah mempamerkan sikap-sikap yang positif dan mutu kerja yang baik, jika kita bagi dia surat penghargaan di dalam majlis-majlis yang besar seperti perhimpunan bulanan, ataupun kita buat majlis meraihkan penghargaan lah pada semua yang terlibat dengan sebarang penugasan, ataupun menjayakan suatu majlis, kita bagi dia penghargaan. Kita bagi dia sijil ataupun surat di depan orang ramai, di anggota-anggota lain lah maknanya. So benda tu akan memberi timbul satu semangat persaingan yang sehat lah. So semua orang akan berlumba-lumba untuk nak buat yang terbaik, untuk mendapat penghargaan daripada bos, daripada ketua jabatan, ketua bahagian ataupun ketua polis balai. Okey, di samping CJ penghargaan, LMPT juga turut memainkan peranan yang penting lah. Sebab LMPT ni dia memberi kesan kepada anugerah perkhidmatan cemerlang. Jika markah kita teruk, kemungkinan anggota itu pun moral akan down dan dia tidak bersemangat untuk kerja. Sebab dia akan fikir dalam jiwa dia, aku kerja teruk pun markah banyak tu juga, tak naik pun. So markah penilaian prestasi ni sangat penting lah. Kita bagi dia seeloknya ketua jabatan ataupun penyelia yang menilai anggota di bawah sediaan perlu memanggil dan berbincang bersamanya. Sama ada dia setuju tak dengan markah yang kita bagi ni, dan jika dia tak setuju, sebab apa dia tak setuju. Di situ kita boleh buat tolerate dengan dia untuk kepuasan hati di dua pihak. So dia pun akan berpuas hati dengan apa yang kita bagi kat dia. Contoh kita bagi dia 95, sebab apa bagi dia 95, kenapa anggota lain dapat 96? So di situ kita boleh jelaskan kat dia, dan dia boleh balas balik kat kita kenapa dia nak 96, kenapa dia nak lebih pada orang lain. Di situ boleh merangsang untuk anggota itu melakukan perkara yang lebih baik lah dalam tugasan ataupun dalam aktiviti harian di dalam kehidupannya lah. Seterusnya, yang terakhir, merapatkan diri dengan persekitaran individu yang positif akhlak. Yang ni lebih kepada dalaman individu seseorang lah. So kita sebagai anggota polis ataupun pegawai kanan polis, kita sendiri menentukan hala tuju hidup kita sebenarnya. Kita berada dalam persekitaran yang saya rasa yakinlah setiap jabatan, setiap bahagian dia punya persekitaran kerja dan persekitaran kehidupan dalam pasukan tu dia berbeza, tak sama. Contoh budaya di jabatan siasatan jenayah dia lain, dia tak sama dengan jabatan pengurusan, dia tak sama dengan jabatan siasatan jenayah komersial. Dia punya gaya hidup dia tak sama. So kita yang menentukan sama ada kita nak pergi ke arah mana. Jika kita berada dalam jenayah, kita perlu ada inisiatif untuk ke arah mencari kawan-kawan yang lebih baik untuk membimbing kita. Sebab bukan saya nak condemn jenayah ataupun bukan saya nak burukkan mana-mana jabatan, tapi yang ni
kita fikir secara logiknya lah, sebab jenayah dia punya pendedahan tu memang besar lah. Dia punya pendedahan banyak bidang, banyak juga dia punya ke arah kejahatan tu banyak. Sebab dia, tugas dia nak membantras benda-benda jahat ni. Itu tugas Jabatan Siasatan Jenayah. So bila dia nak membantras benda-benda ni, dia nak mencegah benda-benda daripada berlaku, so dia kena turun padang dan terlibat sekali dengan program aktiviti-aktiviti tu lah. Contohnya dia akan buat operasi di pusat hiburan, dia akan pergi ke tempat-tempat yang memang untuk dia pergi dan melakukan pencegahan. So jika dia tiada kawan-kawan ataupun masyarakat sekeliling untuk membantu dia, menasihati dia dari masa ke masa, untuk dia dapatkan motivasi secara tak langsung. Kadang-kadang kawan kita bersembang dengan kawan kita, kau tak boleh buat macam ni, kau kena buat macam ni. Dia nasihat kita benda yang baik. So bila kita nak buat benda yang tak elok tu, kita kena terfikir apa yang kawan kita cakap dengan kita. Itu point untuk merapatkan diri dengan persekitaran dan individu yang positif lah. Okey, saya rasa untuk nilai unsur saya selesai di sini. Terima kasih banyak. Lain-lain tak ada apa. Terima kasih. Ada soalan atau cadangan lain? Ada soalan? Ada? Ada tu, ada apa-apa soalan boleh kemukakan. Kalau saya tak boleh jawab, ada 3 table ni boleh bantu saya jawab. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Azim bin Amsar telah menyimpulkan dapatan daripada perbincangan kemarin. Dan antara yang paling menarik untuk kita merangsang seseorang, tuan-tuan, kalau ikut psikologi, ada yang manusia suka, apa dia? 1, pujian. 2, penghargaan. 3, penghormatan. 4, dikagumi. 5, belanja makan. Kalau tuan tak boleh belanja makan, memang orang terasa. Jadi cubalah ke orang bawah tu, sebulan sekali ke, belanja makan. Itu orang makan roti canai ke kan. Kita asyik bayar orang atas saja. Orang atas ni gaji besar, tak payah nak bodek dia lagi. Yang bawah tu, kena belanja makan, tak ada masalah. Ada tukang kebun tak? Kalau ada tukang kebun, belanja makan tukang kebun. Ada tukang cuci jamban, belanja makan orang cuci jamban. Dia tak cuci jamban, tuan-tuan nak buang air besar kat mana nanti? Kita fikir tahu. Jaga yang bawah-bawah ni. Sebab Rasulullah SAW, para sahabat dia mula daripada yang bawah-bawah tu semua, naik ke atas. Kita kena ikut cara Rasulullah SAW. Baik, sekali lagi terima kasih kepada kumpulan unsur nilai dan kepada Tuan Muhammad Azim bin Amsar kerana telah membentangkan penemuan kumpulan tersebut. Sekarang kita masuk kepada kumpulan yang kedua. Ustazah Fatimah punya PowerPoint ni. Terima kasih pada Ustazah Fatimah ya, telah mengambil masa sampai pukul 12 malam kot nak siapkan PowerPoint ni. Tuan-tuan 12 malam. Tuan-tuan 12 malam makan tom yum lagi di kedai sana tu. Ustazah Fatimah kalau kabut lagi tu menaik, tak pastikan kita boleh buat program bagi ini. Alhamdulillah ya, kita ada orang yang komited seperti beliau. Baik, kumpulan unsur penguasaan. Edi Nur Nazri bin Ismail. Edi ni maksudnya apa dia? Peminat dasar. Okey, nombor 1 tuan kena jelaskan AD tu apa? Macam huruf C kan? Huruf C dan T. Bila AD ni huruf A dan T. Sebutan dia sama dengan AD. Saya
Saya ingat ini amat dangerous. Non-Muslim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya mewakili daripada kumpulan penguasa setelah perbincangan memilih untuk menilai penguasaan. Setelah kami menilai dan memilih, kami meneliti dan kami mempunyai 4 perkara untuk bahagian penguasaan. Itu di bahagian penghalang lah. Perkara pertama, untuk kategori yang menghalang, ilmu, kemahiran, pengalaman seseorang itu tidak diletakkan di tempat yang bersesuaian. Saya bagi contoh, sekiranya pegawai dan anggota itu diletakkan di tempat yang tidak sesuai, maka ilmu yang dia ada tu tidak dapat digarap untuk digarapkan di bahagian bawah dan di bahagian atas. Untuk diterapkan di jawatan lah, maksud dia macam tu. Okey. Perkara kedua, pertukaran kerana kenaikan pangkat. Sebagai contoh, jika seseorang pegawai itu dan anggota dia sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang keagamaan dan dia ditukarkan pangkat ke jawatangan yang lain, jadi pihak jabatan akan mencari pengganti untuk pegawai-pegawai tersebut, untuk mengganti dan mengasuh kembalilah kepada di tempat tu untuk mencerahkan lagi ilmu pengetahuan agama. Jadi di situ timbul masalah. Sekiranya pegawai itu ditukarkan, pihak jabatan perlu mencarilah pengganti. Okey, perkara ketiga, kurang penerapan ilmu agama. Sekiranya kurang penerapan ilmu agama, maka pastilah timbul masalah-masalah di tempat kerja, seperti masalah kemurungan, tension, tekanan kerja kan. Dan kita ketahui bidang kepolisian ini mempunyai tekanan yang amat tinggi lah di dalam satu pekerjaan tu. Jadi jika kurangnya penerapan ilmu agama ni, sedikit sebanyak dia boleh mengganggu emosi dan mentaliti kita. Perkara keempat, kekurangan individu yang berilmu agama. Jadi bila kekurangan individu yang berilmu agama ni, peribadi sahaja tu tidak dapat diwujudkan di jabatan tu sebagai untuk jadikan model dan contoh untuk diikuti oleh pegawai dan anggota. Macam itulah. Jadi kita pergi ke bahagian merangsang. Perkara pertama, kita perlukan kursus dan latihan yang sesuai. Sebagai contoh, pihak jabatan perlu memikir dan memastikan pegawai dan anggota perlu hadir khusus untuk menambahkan lagi pengetahuan berkenaan agama bagi memantapkan
Okay, minta maaf. Okey, betul. Minta maaf. Okey. Ya, di mana saya tadi Boleh kejap. Okey. Nombor 2 ya. Urusan pertukaran yang kurang teliti. Yang saya maksudkan tadi itu, bila urusan pertukaran yang kurang teliti oleh pucuk pimpinan, sekiranya pegawai dan anggota itu sudah mempunyai kemahiran agama yang agak tinggi, jadi itu timbul masalah lah untuk mencari pengganti. Nombor 3, yang ini bahagian merancang. Merancang nombor 3, mewujudkan website ataupun portal dan program keagamaan secara holistik dan berterusan, macam tu. Jadi sebagai contoh, berkembangnya era globalisasi sekarang ini, jadi semua pengetahuan di hujung jari, pihak-pihak atasan perlu memikirkan untuk mewujudkan satu portal atau website untuk memudahkan para pegawai dan anggota memahami secara lebih mendalam berkenaan keagamaan. Seperti contoh, kita ada website portal di ISIA kan. So kat situ kita boleh pautkan berkenaan keagamaan di portal ISIA, ataupun kita boleh download di Google Play Store ataupun Apple Store. Jadi setiap individu boleh membaca sendiri, boleh memahami sendiri dengan lebih mendalam lah. Jadi di situ timbulnya pengetahuan seseorang anggota dan pegawai itu. Dan nombor 4, memberi pendedahan melalui kursus LGP kepada kalangan warga PDRM. Jadi dia lebih kurang macam nombor 3 ni, tapi dia untuk memboosterkan lagi, memantapkan lagi setiap anggota dan pegawai itu dalam memberi pendedahan kepada melalui kursus LGP. Jadi setiap perkara-perkara itu haruslah difikirkan daripada pucuk pimpinan bagi memastikan realisasi jabatan tercapai. Sekian, terima kasih. Ada soalan kan? Ada soalan. Cadangan apa-apa? Tak ada. Okey, terima kasih Tuan Elinor. Selamat. Aduh. Lega. Tuan-tuan, itulah kemenangan dari kumpulan penguasaan. Penguasaan ni ada dua ya, yang paling penting. Satu, kalau kita sendiri tak kuasai ilmu, kemahiran dan sebagainya, tanya. Jangan kita anggap kita ni tahu serba-serbi, kadang-kadang kita silap. Contohnya tuan-tuan yang baru kahwin kan, tahu tak kahwin tu apa dia? Tak tahu, tanya lah orang. Yang baru ada anak tu kan, tahu tak jaga anak? Tak boleh, tak ada pengalaman, tapi tak pernah tanya. Itu pasal anak kena. Sebab dia tak tanya. Kita ada Google, tanya lah pakcik Google, cari sikit maklumat macam mana. Begitu juga dalam solat. Kita betul tak betul solatku, carilah baka. Ustaz, tolong dengar bacaan Fatihah saya. Nah, betul. Insya-Allah dia dapat.
Kalau kita pula yang pandai nak tegur orang bawah, mudah saja. Jangan kata itu silap, jangan. Dia baca, tolong bacakan, dia baca. Ada perasaan tak, ada benda yang tak kena ni. Jangan kata, ini silap. Manusia tak suka kalau kata silap. Ini salah, manusia tak suka. Pasal apa? Tak, manusia tak suka. Sebab itu merendahkan martabat dia. Tak kisah, cakap dia tak kisah, balik dia mengumpat tu. Kalau kita salahkan dia. Tuan-tuan, itu cara dia. Ya, kau tengok siapa kita betulkan. Contoh nak pergi counselling. Aku ada problem lah dengan anak aku ni. Jangan terus jawab. Ini cara buat. Salah. Cara je lah, apa dia dah buat. Supaya kita dengar apa dia dah buat. Mana ada gap, jurang yang tak buat, baru kita beri cadangan. Oh, kau lupa buat yang ini. Jadi kadang-kadang kita terus bagi idea. Dia dah buat semua yang idea kita bagi. Itu pasal dia tak suka kita. Sebab kita seolah memandai-mandai. Itu kaedah yang lebih baik, ya. InsyaAllah lain kali kita ada panjang umur, kita buat khusus tentang macam mana nak communication, ya. InsyaAllah. Jadi penguasanya ada dua. Satu, diri sendiri. Kalau tak tahu, tak yakin, ya, was-was, jumpa orang yang lebih tahu. Yang kedua ialah orang yang kita nak didik dia. Jangan terus tegur, tanya. Apa kita? Ini cara aku baca. Kita baca. Ada tak beza dengan aku baca? Ada. Okey, apa dia? Terangkan. Ini tajwidnya macam mana? Ya, tuan-tuan, ini kita buat cara yang lebih baik, insyaAllah. Baik, seterusnya. Ustazah Fatimah ni dahsyat tu, dia PowerPoint. Tadi Tuan Edi tadi macam mana boleh silap pencet hutang tu? Silap buat Ini mesti biasa pakai Google Talk ni. Bagi arahan je. Kita Google pindah sendiri, kan? Baik, unsur kepatuhan diwakili oleh Tuan Syed Azhar. Ya, ini kumpulan yang akan tuan-tuan dengan Tuan Syed ni jangan main. Dia orang Kuala Kangsar. Sultan jaga dia. Orang kuat sultan ni. Jadi insyaAllah Tuan Syed sila beri ni kumpulan agak panjang sikit dia punya, kan? Jadi kita tak banyak masa. Kalau boleh limit pada 20 minit, ya. Boleh, ya? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Azhar bin Syakib, mewakili 3 kumpulan, iaitu kumpulan 4, 8 dan 9. Setelah perbincangan kami di antara 3 kumpulan, sebelum dia mulai, selepas dia mulai, dan sejumlah kelas pun berbincang juga. So kita telah mengenal pasti beberapa faktor yang perkara-perkara yang menghalang pembentukan unsur pembentukan di kalangan warga PDRM. Dan di antaranya adalah yang pertama, jadual tugasan yang tidak menentu, iaitu bebanan tugas yang kritikal dan melampau ke atas anggota bawahan maupun pegawai atasan. Contohnya contohnya saya dulu AIO di Tapah, bertugas dari pukul 8 pagi sehingga 8 pagi esok 24 jam. So setelah nak habis tugas ni, tiba-tiba pukul 10 masuk SCR pula. So kita punya rehat tu tak cukup. Yang keduanya, pandangan anggota bawahan tidak diberi keutamaan. Contoh, apa-apa cadangan yang dikemukakan tidak diambil perhatian oleh penyelia ataupun pegawai atasan. Andai kata kalau contoh nak buat satu program ke, then andai kata ada cadangan daripada anggota bawahan, kadang-kadang tu tidak diterima pakai oleh penyelia maupun pegawai atasan. Yang ketiganya, kekurangan aset, kelengkapan untuk penugasan kerja. Kurangnya peralatan elektronik seperti printer, mesin fotostat, kertas
dan ini menyumbang kepada menghalang pembentukan unsur bawah Tuhan. Dan yang keempat, kebajikan anggota tidak diberi keutamaan. Berbadan tugas yang dipraktikkan ini lebih penting daripada urusan keluarga. Ada kata kalau nak bercuti, ada kata setengah tu sewaktu koma, satu anggota ni minta untuk cuti, tapi pegawai ataupun penjidik dia tidak membenarkan, sehingga berlaku kematian. So end up dia akan beri disappointed lah dekat anggota yang minta cuti tu. Seterusnya, kurangnya pendapat ilmu agama dalam diri atau setiap individu dalam jabatan atau agensi bidang M. Keenam, double standard. Double standard ni maksudnya macam apabila berlaku masalah, salah laku kat atas pegawai ataupun anggota, ada setengah tu yang kenal kepada orang yang nak memberi hukuman tu, dia minimumkan. Mana yang tidak kenal, ada maksimumkan. Tentu contohnya. Lepas tu ada juga kota-kota kehadiran, majlis-majlis, ada yang orang yang sama yang kena, dan ada yang tak pernah kena. Macam tu maksudnya. So seterusnya, sikap negatif ada dalam diri warga PDRM. Apabila diberi tugas, kaki tangan tersebut tidak bersungguh-sungguh. Kalau kita lihat, macam saya dulu CID Jaya, dalam operasi itu memang semua turun. Lebih kurang 7-8 orang turun, tangkap 1 orang. Jadi selepas tangkapan dibuat, apabila nak buat report tu, time tu lah hilang seorang. Jadi yang seorang yang tinggal, nak buat macam mana kerja? So yang seterusnya, iaitu yang terakhir, rasanya kebajikan anggota tidak diberi keutamaan. Badan tugas yang dipraktikkan kini lebih penting daripada urusan keluarga. Oh, ini dah baca lagi. Bab menghalang tu dah habis. Yang seterusnya adalah perkara-perkara yang merangsang pembentukan unsur pembentukan di kalangan warga PDRM. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan penambahbaikan ataupun penambahan kaki tangan anggota PDRM bagi melancarkan pengagihan tugas yang fleksibel. Yang kedua, praktikan suasana harmoni dan persekitaran yang ceria. Maksud harmoni ni maknanya keakraban di antara penyilir dan anggota di suatu pejabat tu. Keadaan bangunan yang kemas memainkan peranan penting, teratur. Hubungan penyilir dengan anggota perlu dititik beratkan dalam satu pekerjaan, satu agensi. Yang ketiga, kelengkapan peralatan penugasan di tempat kerja yang mencukupi. Kadang-kadang tu kalau kita pergi tempat kerja, dia tengok kertas nak print out tu, kertas A4 tak ada. Dulu memang ada satu situasi lah, tahun 2019 ke 2018. Dan sekarang ni alhamdulillah okey, sampai tak kita nak ambil pun tak boleh. Kita nak ambil pun terlalu banyak. Pihak store pun minta tolong kita suruh ambil. Yang keempat, menerapkan ilmu keagamaan kepada setiap individu dalam sebuah agensi. Titik beratkan ilmu agama. Terusnya adalah jadual kerja yang teratur. Yang keenam, sikap yang positif dan kerjasama perlu diterapkan dalam setiap individu. Ketujuh, pengurusan sumber kewangan yang stabil oleh setiap individu dalam agensi. Dan yang terakhir sekali adalah okey, itu yang terakhir. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Okey, terima kasih. Baik. Terima kasih Tuan Zaid. Itulah
kupasan daripada kumpulan pematuhan. Tuan-tuan, pematuhan ini termasuk kita menyusun jadual, menyusun kerja dan sebagainya. Kalau kita nak efektif dalam memberikan arahan atau mengajak orang bawah sama-sama jump on board, kalau kita lah ikut kita apa yang kita buat. Kalau kita seorang yang suka pergi ke masjid solat, kita pergi solat ke masjid tiap-tiap hari lelaki, anak kita tak pergi ke masjid. Pasal apa? Dia tak dapat arahan. Setakat kita jadi contoh saja tak cukup. Kita kata Nabi jadi contoh, orang ikut sebab dia ada aura. Kita belum ada aura tu lagi. Jadi kita kena beri arahan. Kalau kita suka solat di masjid, nak pergi masjid, main ikut ayah, anak akan ikut. Kalau nak harap kita jadi contoh, anak nak ikut. Kita orang yang baik, anak kita belum tentu baik sebab kita tak sebut untuk amalan-amalan baik. Jadi begitulah juga jadi seorang ketua, jadi sarjan juga. Bahawa tuan-tuan ada corporal, ada private, macam-macam lagi lah. Kalau inspektor, bawahnya ada sarjan, ada sarjan major, sub inspektor, ada lagi ke sub inspektor? Ada ya? Ada sub inspektor. Bagi arahan, setkan jadual. Hari ini kita solat tahajud, bagi tahu 10 minit solat tahajud mungkin kita dapat selesaikan masalah yang kita usahakan selama satu hari tak selesai. Sebab apa? Kita bergantung pada Allah SWT. Kadang-kadang kita rasa rushing, naik kereta, pung, naik accident. Kadang-kadang jam. Kadang-kadang tak payah pun nak rushing. Kita tahu kita terlewat, aku terlewat, serah pada Allah. Kita tahu sampai on time. Sebab itu semua perancangan Allah SWT. Kita kena ada keyakinan macam mana Al-Fatih. Yakin. Tak ada seorang pun zaman dia yakin yang Al-Fatih boleh tawan Konstantinopel. Tak ada seorang pun. Setelah umat Islam gagal berbelas kali nak tawan Konstantinopel. Ayah dia pun gagal. Apalagi Al-Fatih yang baru umur 21 tahun. Tuan-tuan, kalau ada pemimpin Malaysia pada nanti umur 21 tahun, tuan-tuan yakin tak dengan dia? Kita tak yakin. Bagi kita juga. Tapi kerana aura dia, kehidupan dia, amalan dia, arahan dia, kedudukan dia, maka semua gabungan ini satu package Al-Fatih itu berjaya. Kerana dia ada aura dia dan beri arahan apa nak buat. Jadi sebagai pemimpin, jangan takut beri arahan untuk benda-benda baik menuju ke jalan Allah SWT. Jangan hanya kita beri arahan hal-hal dunia. Okey, beri arahan itu jauh lebih penting kepada dunia. Untuk mengupas segala pandangan, penemuan daripada tuan-tuan dan perempuan, saya jemput Ustaz Zuhairi, sahabat saya yang saya kagumi, untuk mengupas dalam 10 minit. Ustaz boleh? Pertemuan-pertemuan ini terdapat gambarannya, idea-idea baru apa saja yang Ustaz rasa baik untuk dikongsi bersama kita. Kerana pengalaman Ustaz yang banyak melakukan program-program Al-Fatih di seluruh Malaysia dan sering ulang-alik ke Turki untuk apa dia panggil tu? Kami sendiri suasana persekitaran di Turki itu sebab bagaimana Al-Fatih itu sebenarnya kita sendiri tak nampak gunung dia berapa tinggi, bukit dia berapa tinggi, laut dia berapa besar, kan? Ustaz nampak sendiri. Ya Allah, macam mana nak bawa kapal ni melintasi bukit? Bukan satu, 70 kapal. Tuan-tuan bayangkan tolak kereta naik bukit macam mana? Ini kapal. Masya Allah, hebat ya. Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lagi dikasihi Profesor Dr. Yahya Mansur, dia seterusnya tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, ringkas sebagai mengakhiri perbincangan kita ataupun perbincangan kita yang telah pun dibuat dengan baik sebentar tadi. Daripada hasil yang dibentangkan, alhamdulillah, saya yakin dan percaya bahawa tuan-tuan mampu untuk laksanakan sesuatu
yang terbaik sekembalinya daripada kursus ini. Sedikit perkongsian pengalaman lah untuk kita bersama. Sepanjang saya bertugas selama 37 tahun, bermula dengan tahun 84, sebenarnya saya bertugas sebagai guru dan mengajar di setengah sekolah menengah Amir Khan, sekolah menengah Takping di Terong. Saya pun tanya seorang kalau saya jadi siapa dia. Kemudian 85 saya masuk ke sekolah menengah Amir Khan di Tapak. Kemudian baru saya masuk berkhidmat di Jabatan Agama Islam di bahagian dakwah, saya bukan dengan dakwah. Banyak kursus-kursus yang saya ikuti, sama ada yang dianjurkan oleh pihak jabatan, yang dianjurkan oleh pihak swasta, yang dianjurkan oleh Intan, Institut Latihan Tampil Awam. Saya pernah ikuti kursus untuk peningkatan dan kecemerlangan diri, kursus komunikasi, kursus pengurusan perniagaan, komunikasi perniagaan, khusus siasatan di bawah Jabatan Kehakiman, ada Institut Latihan Kehakiman di Bangi. Waktu itu saya di departemen di Kuala. Jadi kebanyakan kursus-kursus yang saya ikuti ini, sebab itu saya ingat sampai hari ini banyak penceramah-penceramah ataupun yang membentangkan kursus itu, walaupun nama kursus itu berbeza, kursus yang berlainan, kursus pengurusan keseimbangan diri, kursus pengurusan perniagaan, kursus takbiran, kemudian kursus, macam-macam kursus. Tapi kebanyakan yang saya temui setiap kali kursus, banyak yang disentuh berkaitan dengan satu analisis yang selalu dikaitkan. Jadi saya pun ingat sangatlah, dan itulah juga yang menjadi asas dan ukuran kepada saya setiap kali dalam nak melaksanakan apa jua kerja, termasuklah di dalam kerja-kerja dakwah. Sebab dalam kursus dakwah pun dia bawa teori dan analisis yang sama. Agak-agaklah tuan-tuan, analisis apa yang diguna tu. Jadi kebanyakan analisis yang pernah disebut ini ada oleh mereka ini, kebanyakannya mereka selalu mengaitkan dengan SWOT analisis. SWOT, SWOT analisis. Rupanya SWOT analisis ini boleh masuk dalam semua perkara, dalam semua gerak kerja dan perancangan kita. S iaitu strength, iaitu kekuatan. W, weakness, iaitu kelemahan. O, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Jadi dalam hidup kita, persekitaran kita itu je lah yang semestinya ada, yang semestinya tak boleh dipisahkan dengan kehidupan kita yang ada di persekitaran kita. So, apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita? Apa kelemahan yang ada pada organisasi kita? Apa kelemahan yang ada pada komuniti masyarakat kita? Apa kelemahan yang ada dalam keluarga kita? Apa kelemahan yang ada di persekitaran kita? Itu kita sebut S tadi, strength tadi. Dari segi apa? Kekuatan, kekuatan, kelemahan kekuatan, kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita dan persekitaran kita. Kemudian weakness, iaitu kelemahan. Saya sebut tadi kan, apa kelemahan yang ada? Pasti, sebab kita tak perfect. Kita tak perfect, mesti ada kelemahan kita, mesti ada kelemahan organisasi kita, mesti ada kelemahan pasukan kita, mesti ada kelemahan dalam keluarga kita. Kelemahan ini juga perkara yang ada di sekeliling kita.
termasuklah dalam diri kita. Kemudian satu lagi itu opportunities, itu peluang. Yang ini juga mesti ada, mustahil tak ada. Semua orang ada peluang. Peluang untuk meningkatkan diri, peluang untuk meningkatkan kerjaya, peluang untuk maju dalam perniagaan, peluang untuk bina kebaikan, peluang untuk berdakwah, peluang untuk buat baik dan sebagainya, peluang untuk menyumbang, untuk berkhidmat dan sebagainya. Ada, bukan perkara yang asing dan tidak terpisah. Jadi peluang ini juga banyak sebenarnya ada di keliling kita. Kemudian yang keempatnya itu itu ancaman. Pasti ada ancaman. Pasti ada orang yang tak suka mungkin. Pasti ada halangan. Itu pengalaman yang dia ada di sekeliling kita. Sejak daripada kita kecil dulu sampailah dewasa kita, sampailah ke alam kerjaya kita, sampailah pun. Maka SWOT ini adalah satu yang sangat baik. Kalau kita teliti, kita renungi dan kita menjadi satu basic asas kepada kita untuk kita membuat satu penilaian ataupun analisa dalam kita nak berjaya. Alhamdulillah, saya lihat tuan-tuan dalam bingkit semalam dan pembentangan tadi, dan kita dah nampak, tuan-tuan dah nampak peluang-peluang yang boleh dilakukan, yang boleh dibuat nambah baikkan melalui kelemahan-kelemahan yang ada, kesilapan-kesilapan yang mungkin berlaku dalam diri, dalam organisasi, dalam sikap dan sebagainya. Kemudian baju juga dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Setiap orang ada kelebihan masing-masing, ada kekuatan masing-masing. Mustahil tak ada sedikit pun. Mesti ada. Cuma sejauh mana untuk kita nak mengaplikasikannya ke dalam diri kita, dalam pasukan kita, dalam kerja kita, dalam kehidupan kita. Sama ada hubungannya yang kita sebut sebagai hablum minan nas wa hablum minallah, atau hablum minallah dulu pada wa hablum minan nas. Sama ada di sudut hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita sesama manusia. Dua-dua itu tak boleh kita tinggalkan. Dan boleh kita guna analisis ini dari sudut hubungan kita dengan Allah. Yang kita sebut tadi apa dia? 4 perkara itu. Dari sudut hubungan kita dengan manusia, dengan 4 perkara yang kita sebut tadi. Takkan tak ada kekuatan di situ, takkan tak ada kelemahan di situ, takkan tak ada ancaman di situ. Semua kita dah nampak sebenarnya, kita dah nampak. Ya? Kita dah dapat arahan. Segera 5 minit. Kita berhenti lah. Okey, tak apa, saya nak akhiri ulasan saya ni dengan kita balik kepada apa yang kita dah bincang start daripada semalam sampailah hari ini, supaya kita tak lari keluar daripada track landasan tema khusus kita, iaitulah untuk menelusuri dan mendalami, menerokai dan susuk tubuh Sultan Muhammad Fatih itu. Baik, ingat, ada 8 sifat yang ada pada diri Sultan Muhammad Fatih yang boleh kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam tubuhan kita, dalam masyarakat kita, dalam apa jua yang kita lihat akhirnya Muhammad Fatih berjaya untuk menawan Konstantinopel. Apa sikapnya? Yang pertama, beliau adalah seorang yang berhati teguh. Mana kena semat, kena berazam. Yang kedua, berani. Kalau tak berani, tuan-tuan bincanglah apa pun, tuan-tuan dah bentanglah, dah rekodkan, dah katakan dalam segala hasil perbincangan, tapi tak berani. Kemudian cerdas.
Maknanya kita kena ada kecerdasan minda dan fizikal kita. Rohani dan jasmani kita mesti cerdas. Kemudian yang keempat, tekad dan kuat. Maknanya memang kena berazam dan bertekad sungguh-sungguh. Kalau balik daripada ini, kita balik kepada cara lama, balik kepada kaedah yang lama, dan kita tidak letakkan satu azam dan tekad untuk kita buat sesuatu yang baik, perubahan, maka rugilah usul kita. Maknanya mesti kita kena letak azam, satu tekad yang kuat. Pihak jawatan insyaAllah akan teruskan lagi untuk program sendiri yang kedua, ketiga dan sebagainya, insyaAllah. Okey, kemudian beraku adil lah. Sama hati adalah seorang yang adil. Adil dengan diri kita, adil dengan kerja kita, adil dengan hubungan kita, adil dengan pasukan kita, jika adil dengan semua pihak. Kemudian yang keenam, tidak terpercaya oleh kemampuan diri. Ini satu lagi sifat yang ada pada seorang batin, mana walaupun dia rasakan diri dia dah bersedia, dah cukup dah dia buat kajian, dah cukup dah tahu dah pelaksanaan fikinya bagaimana, tapi dia tetap juga bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan segala-galanya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita berazam, maka kita bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan tinggal. Ini yang ada pada diri kita masing-masing itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, ikhlas. Ini sangat besar. Keikhlasan itulah yang memainkan peranan atas kejayaan segala-galanya. Berjaya kita dengan diri kita, berjaya kita dengan di atas dunia, berjaya kita di hari akhirat adalah dengan keikhlasan. Sebab masa tak panjang, saya tak dapat ulang. Ada contoh yang sangat baik dengan keikhlasan ini yang saya belajar di Turki. InsyaAllah kita kongsi lain kali bab ikhlas. Kemudian berilmu of course lah, kita semua tahu itu. Sebab apapun mesti dengan ilmu. Hatta nak jadi perompak penyambut pun kena ada ilmu. Kalau tidak, tak mungkin boleh buat kerja itu. Cuma kerja itu dibuat dengan betul, atau buat kerja yang betul, atau buat kerja yang salah. Itu je. Jadi itu berilmu tadi. Jadi akhirnya saya cakap tahniah kepada tuan-tuan dan puan sekalian di atas komitmen bersungguh di atas perkara-perkara yang telah dibincangkan, hasil usaha yang telah pun didapati atas bimbingan penuh daripada Prof Dr. yang masuk sendiri. InsyaAllah kita akan dapat jadi orang yang Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau nak jadi manusia yang baik ini, maka adalah manfaat yang akan kita berikan kepada orang lain, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Terima kasih kepada Ustaz Zahiri yang memberikan sedikit panduan kepada kita bagaimana kita ini sebagai sepatutnya kan kedudukan kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Banyak contoh dalam dunia. Dan pada sesi ini kita ambil contoh ialah Muhammad. Kalau tengok nama saja dia sultan, bukan apa sultan saja. Tengok dia susun jalan pun sultan juga. Tapi kita tengok lebih detail. Siapa itu Umar Al-Fatih? Menguasai matematik. Nak matematik dia very senang. Menguasai astronomi, menguasai geografi, menguasai falsafah, menguasai sastra, menguasai 6 bahasa, menguasai strategi peperangan. Boleh berjuang lagi. Bermakna luar biasa. Kita buat maths pun agak-agak pun
Ini astronomi, geografi, belum lagi kerohanian dan dipimpin oleh orang ulama besar di zaman dia. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi kita jadikan ini sebagai contoh, kerana manusia biasa boleh lakukan seperti dia dan ada komitmen. Boleh, insyaAllah. Okey, kita sudahi program ini dengan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada pembentang-pembentang, kepada Ustazah Latifah yang telah membantu untuk menyiapkan PowerPoint, dan kepada Ustaz Zuhairi yang telah mengupas keseluruhan pertemuan kita pada pagi ini. Dan dengan itu saya serahkan semula kepada Ustaz Hafiz Bahrul untuk memberikan arahan selanjutnya apa yang perlu kita lakukan selepas ini, insyaAllah.